Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Nama saya Nurul Faraain binti Zulkarnain, nombor matriks S70020 dalam subjek MPU 3132 Penghayatan Etika dan Peradaban, ingin membentangkan tentang kursus individu video 5 minit dan saya punya tajuk adalah The Federal Constitution of Malaysia sebagaimana yang tertera pada pilihan nombor 3, iaitu Perlembagaan Persekutuan Malaysia merupakan undang-undang dasar yang menjadi panduan kepada pemerintahan negara Malaysia. Bincangkan 3 fungsi perlembagaan dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmoni di negara ini. The Constitution of Malaysia, iaitu Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang berkuat kuasa pada tahun 1957 sebagai Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dan dipinda pada 1963 untuk membentuk Perlembagaan Malaysia. Ia merupakan undang-undang tertinggi Malaysia dan mengandungi sejumlah 183 perkara. Fungsi pertama yang saya ingin jelaskan ialah fungsi kesamaan antara masyarakat. Okey. Perlembagaan Persekutuan memberikan jaminan terhadap hak asasi dan kebebasan rakyat dan juga keadilan sosial untuk semua kaum di negara ini. Selain itu, ia menjamin keadilan, kerjasama dan kesepakatan dan juga kepentingan bersama antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Hal ini dapat mewujudkan kesedaran bahawa Perlembagaan Persekutuan bukan sahaja mempertahankan kepentingan hak penduduk asal, malah tidak mengetepikan kepentingan sah kaum lain. Semua aspek ini boleh dibincangkan secara khusus dan mendalam melalui mata pelajaran perlembagaan yang diadakan di sekolah. Pelajar hari ini wajib diberi pendedahan kepentingan elemen ini, betapa pentingnya ia perlu dipertahankan demi perpaduan kaum di Malaysia. Sebagai contoh, perkara 5.1 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan tiada seorang pun boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali mengikut undang-undang. Jika dipraktikkan, setiap warga negara bukan sahaja boleh mengurangkan jenayah kejam, tetapi melahirkan sifat sayang antara kita. Fungsi kedua pula ialah kontrak sosial. Okey, kontrak sosial ni memainkan peranan penting dalam memupuk perpaduan dan keharmonian antara kita. Walaupun tidak termeterai secara bertulis, perkara ini telah dipersetujui dalam kontrak sosial yang dapat dilihat dalam Perlembagaan Persekutuan. Ia dipersetujui, difahami dan dihormati antara 3 majoriti etnik, iaitu kaum bangsa Cina, India dan Melayu. Perlembagaan ini dilihat seolah-olah cenderung mendukung hak orang Melayu. Ini dapat dilihat dalam beberapa peruntukan khas, iaitu kedudukan Islam sebagai agama persekutuan dalam perkara 3, kedudukan istimewa orang Melayu termasuk Bumiputera, Sabah dan Sarawak apabila dua negeri ini membentuk Malaysia pada 13 September 1963 dalam perkara 153. Yang ketiga ialah perkara 152, iaitu bahasa Melayu diletakkan sebagai bahasa kebangsaan, dan yang terakhir sebagai kedudukan Raja-Raja Melayu yang diiktiraf tinggi dalam perkara 38. Sebagai balasan termaktubnya 4 peruntukan khas kepada bangsa Melayu ini, masyarakat bukan Melayu diberi hak kewarganegaraan di samping hak penting lain seperti kebebasan beragama, hak berbudaya, hak pendidikan dan hak ekonomi. Fungsi ketiga yang dapat mengekalkan keharmonian ialah semasa rusuhan 13 Mei 1969. Ia telah berlaku rusuhan, serangan dan pertumpahan darah antara Melayu dan Cina. Episod sejarah hitam Malaysia ini menyaksikan Parlimen digantung dan Majlis Gerakan Negara iaitu Mageran dibentuk sebagai pemerintah sementara untuk memulihkan ketenteraman negara Malaysia. Akibatnya, rukun negara telah diperkenalkan sebagai falsafah kebangsaan Malaysia pada 31 Ogos 1970 oleh Yang di-Pertuan Agong yang keempat. Objektif utama rukun negara diperkenalkan ialah untuk mencapai perpaduan yang lebih erat, mencipta masyarakat adil dengan kemakmuran negara dan menjamin satu cara liberal terhadap tradisi kebudayaan. Itu saja, sekian daripada saya. Maaf jika tersilap kata dan tersilap bahasa.
Terima kasih kerana menonton.